Apa maksud struktur kod arahan ni? Sebuah aturcara kompleks lazimnya mengandungi gabungan pelbagai struktur kawalan supaya aturcara yang dibina adalah lebih interaktif dan mampu membuat pilihan bagi memberi keputusan yang tepat. Okey, kat sini kita tengok adalah gabungan pelbagai struktur kawalan. Nanti tingkatan 1, tingkatan 2. Kita dah belajar dah jenis-jenis struktur kawalan semua tu kan. Kamu dah pilihan, faham dah kan? Maksudnya ada yang pilihan, ada yang ulangan. Okey, supaya apa? Supaya lebih interaktif. Interaktif tu maksudnya pengguna dia ada banyak pilihan. Dan buat keputusan yang tepat. Okey, terdapat 4 jenis struktur kawalan untuk kod arahan ni lah. Untuk struktur kod arahan ni. Pertama, kawalan jujukan. Yang kedua, kawalan pilihan. 3, kawalan bersarang. 4, kawalan ulangan. Struktur kod arahan ialah paradigma pengaturcaraan yang bertindak sebagai model untuk 4 inilah kepentingan struktur kod arahan ni. Menjelaskan aturcara yang hendak dibangunkan, memberikan penjelasan, sama je, meningkatkan kualiti dan menjimatkan masa pembangunan sesuatu aturcara. Okey, kod arahan digunakan untuk mengarahkan komputer, menyelesaikan masalah dan memudahkan pengguna. Memanglah kod arahan ke algoritma yang kita belajar sebelum ni, semua fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok satu persatu struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan ini melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja. Dekat sini lah dia punya keyword dia ialah satu aliran sahaja. Digunakan untuk aturcara yang penyataannya secara urutan. Penyataan dilaksanakan satu baris demi satu baris dari atas ke bawah. Macam ni. Sequence lah, jujukan ataupun sequence ni. Dia macam ni saja flow dia. Dia tak ada pilihan dan tidak ada ulangan. Okey, contoh kod Python. Macam ni ke eja Python? Python kan? Pronunciation dia is Python. Ini contoh nah. Contoh children. Children ni adalah kita panggil apa? Siapa nak jawab? Bertindak sebagai children, book, total. Ini adalah pemboleh ubah. Okay, children sama dengan input. Integer nah. Integer ni ialah apa? Data. Okay, integer ni adalah salah satu jenis data nah, data. Kemudian input. Input tu maksudnya masukan lah. Masukan. How many children are there? Book in integer input. How many books does each children need? Okay, total. Children kali book. Print you will need. Total. Okay, yang ni dah biasa dah. Kamu pun dah pernah buat dah. Maksud tak ada masalah nah. Star ni maksud dia ialah? Darab. Seterusnya, struktur kawalan pilihan. Tadi ni jujukan kan? Jujukan ni macam ni. Ni contoh lah. Ni contoh jujukan lah. Maksudnya dia tanya direct je. Tak ada pilihan apa. Masuk, kira dan keluar output. Okey, yang ni pula. Kalau pilihan, macam ni lah dia ada selection. T dengan F. True ataupun false. Ataupun yang bisa kita guna yes atau no. Ya atau tidak. Okey, membolehkan aturcara menyemak syarat dan bertindak berdasarkan pilihan pengguna yang berlainan. Nampak tak? Kalau ada pilihan ni, dia ada syarat. Pengaturcara akan menentukan syarat yang perlu dipatuhi untuk mendapat keputusan yang tepat. Struktur kawalan pilihan menilai keadaan dan melaksanakan satu blok kod jika keadaan tersebut adalah benar. Kalau benar, dia ada satu blok kod arahan kat sini, true kan. Kalau false, dia ada satu lagi, kita panggil satu blok untuk kod arahan false tu. Okey, jika keadaan itu adalah palsu, maka blok kod seterusnya dilakukan. Contoh struktur pilihan dua option adalah kenyataan jika maka lain if then else. Cara nak tulis ni lah. Okey, kalau dia adalah struktur kawalan pilihan, cara nak tulis ataupun kenyataan yang akan kita gunakan ialah if else. Kalau tunggal if, kalau dua pilihan if else. Kalau lebih daripada dua, kita panggil pelbagai pilihan ni ialah if else. Lebih daripada dua. Ingat nah.
Okey, yang ni kalau if else ni kita faham is jenis dui pilihan lah. Dua pilihan sama ada true ataupun false. Kalau true, ini blok tindakan dia. Kalau false, ini tindakan dia. Struktur kawalan bersarang. Bermaksud struktur kawalan pilihan berada dalam struktur kawalan pilihan yang lain. Digunakan apabila penyelesaian masalah melibatkan lebih daripada dua syarat. Dua syarat secara berturutan macam tu. Apabila suatu syarat dipenuhi, penyertaan dalam badan syarat berkenaan akan dilaksanakan dan syarat lain yang seterusnya tidak akan diuji. Pilihan bersarang bermaksud kedua-dua syarat perlu dipenuhi. Contoh di sini, kek lapis Sarawak, ya. Corak kek lapis Sarawak menarik, ya. Untuk kita beli kek lapis tersebut. Contoh yang dibawa di sini ialah pilihan, pelbagai pilihan, di mana lebih daripada dua pilihan untuk melakukan sebarang tindakan. Okey, struktur kawalan ulangan pula membolehkan pengatur cara mengarah komputer untuk melaksanakan langkah tertentu secara berulang kali. Okey, ia penting kerana kod yang ditulis tidak akan dipanjang dan makan ruang. Teks pemboleh ubah perlu digunakan untuk bertindak sebagai pembilang, terutamanya untuk struktur yang dikawal dengan bilangan. Ulangan yang menggunakan pembilang ni, jenis ulangan apa? Jenis ulangan for ataupun untuk. Kalau untuk kita guna pembilang, tapi kalau while, ulangan while kita guna syarat sehingga syarat dipenuhi. Contoh mudah macam while ni kita guna yang kita beri satu arahan. Okey, kamu kena habiskan kuih raya dalam balang tu. Okey, selagi belum habis, kamu tidak boleh berhenti. So, kena ulang makan sampai habis. Okey, kemudian boleh menerima arahan input untuk melakukan operasi matematik. Input lah, macam contohnya kita bagi nombor untuk dia buat operasi matematik. Okey, gelung, loop, bahagian kod yang mengandungi syarat dan langkah-langkah untuk berulang. Tengok contoh kat sini, dia punya struktur dia. Okey, struktur dia macam ni lah. Satu, kita ada syarat kat sini. Kemudian dia ada pilihan. Pilihan sama ada true ataupun false. Kalau false, maksudnya dia akan pergi ke tindakan lain atau tamat. Tapi kalau true, dia akan ulang. Ulang. Kalau true, dia akan ulang. Sampai false, baru dia akan tamat. Macam tu. Okay, ulangan lagi. Terdapat dua jenis struktur ulangan yang sering digunakan, iaitu untuk ataupun for dan selagi ataupun while. Kalau untuk dikawal dengan bilangan lelaran yang diketahui, bilangan ulangan itu diketahui, tapi kalau selagi dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Dikawal dengan dihabak kat sini keadaan, situasi lah. Okey, struktur kawalan untuk dan selagi sesuai digunakan sebagai struktur kawalan pra-ujian ataupun pre-test yang akan menguji syarat sebelum melaksanakan lelaran. Okey, dia akan uji dulu syarat, barulah dia akan melaksanakan lelaran ataupun ulang. Sinteks for digunakan untuk struktur kawalan untuk. Okey, contoh tulis kat sini. For pemboleh ubah gelung in range pernyataan. Pemboleh ubah gelung terbentuk sebaik sahaja sinteks for ditaip. Oleh itu, ia tidak perlu diisytiharkan terlebih dahulu. Okey, untuk kita nak tulis kod arahan ni, kita kena tulis for F-O-R. Sebab sinteks untuk Python ni terutamanya dia faham dah for ni adalah untuk. Kita tak boleh guna perkataan lain, contohnya guna F-O-R huruf besar ke, tak boleh ataupun kita guna untuk ke, tak boleh. Kita kena guna for sebab dah difahami dah for tu untuk apa. Oleh itu ia tidak perlu diisytiharkan terlebih dahulu. Tapi kalau kita guna pemboleh ubah, contohnya kita kata nama pelajar, pemboleh ubah, kita kena isytihar dulu Lelaran bermula dengan pemboleh ubah gelung yang telah disetkan dengan nilai pertama dalam data dan melaksanakan kod pernyataannya.
Okey, berapa kali maksudnya kita ulang tu kan, kita letak nilai untuk ulangan tu kita kena setkan terlebih dahulu. Setkan dulu nah. Setkan A sama dengan kosong. Nah, maksudnya kita letak nilai ataupun value awal untuk uh, nilai lelaran kita tu. For A kecil daripada 10 maksudnya untuk A ni nilai dia yang sebelum 10. Nah, sebelum 10. Maksudnya daripada 0 hingga 9 dia akan ulang. A kecil daripada 10 dia akan ulang. Tapi jika A tu dah sama dengan 10 dia akan pergi ke tamat. Nilai awal ialah 0 dan range dia ialah 0 hingga 9. Ia akan berterusan mengikut urutan dalam data dan berhenti apabila sampai ke nilai terakhir. Okey, range digunakan untuk menyatakan bilangan lelaran struktur kawalan for harus berulang. Okey, parameter pula, nombor yang digunakan dalam fungsi range. Nombor mestilah integer yang terdiri daripada nombor positif ataupun nombor negatif. For ni, ini adalah pemboleh ubah macam cikgu kata tadi A. Okay, in range ni maksudnya satu jarak tertentu. Contohnya 1 hingga 10, 1 hingga 5, tu range dia. Jadi, kita tentukan range dia berapa. Biasanya kita guna macam contoh tadi cikgu bagi contoh tadi ni. For A kecil daripada 10. Kita setkan dulu nilai A. Setkan A sama dengan 0. For A kecil pada 10. Maksudnya range untuk A dia ialah daripada 0 hingga 9. Pernyataan ni pula dalam bentuk ataupun disebut tadi parameter lah. Nah, sebarang nombor integer. Okey, cara penulisan parameter bagi fungsi range. Okey, range untuk henti. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Urutan bermula dari sifar sehingga 1 digit sebelum integer henti. Contoh range 3 sama dengan 0, 1, 2. Okay, kalau dikata 3 ni, maksudnya sebelum range lah. Nilai sebelum range ialah 0, 1, 2. Nah. Untuk range, mula henti. Mula henti. Mula bila? Henti bila? Mula ialah integer bagi urutan bermula. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Urutan bermula dengan integer mula sehingga 1 digit sebelum integer henti. Okey, contohnya kita letak range 2,5. Maksudnya dia akan bermula dengan 2 dan berakhir sebelum 5. 2, 3, 4. Okey, ni range mula henti. Yang ketiga, range mula henti dan langkau ni pula. Mula ialah integer bagi urutan bermula. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Langkau ialah integer yang menunjukkan perbezaan antara dua digit bersebelahan dalam urutan. Contoh kat sini dia bagi range 1 mula. Untuk mula 1. Ada 3 integer di sini. 1 ni ialah mula. 9 ni ialah henti dan 3 tu ialah range. Ada langkau lah, kita panggil langkau. 3 ni ialah langkau. Maksudnya mula dengan 1, langkau 3. So tambah 3 jadi 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Tapi dia berakhir dengan 9. 10 tu dah lebih, jadi 10 tu tak ada. Jadi 1, 4, 7 sahaja. Tengok struktur kawalan ulangan while pula. Sintaks while digunakan untuk struktur kawalan selagi. Sintaks untuk struktur kawalan while adalah serupa dengan rangka umum kenyataan if. Cara untuk tulis while sama dengan cara untuk tulis if. Boolean ialah syarat yang menentukan sama ada gelung akan berhenti atau terus berulang. So digunakan boolean lah. Boolean maksudnya boolean kat sini yes or no lah. Boolean untuk tentukan sama ada syarat itu telah dipenuhi atau belum. Jika sudah dipenuhi, tamatlah ulangan tersebut dan jika belum dipenuhi, harus diulang lagi. Menguji atur cara dan membaiki ralat. Sebahagian daripada proses pembangunan perisian aplikasi komputer adalah menguji atur cara.
ia adalah penting dan tidak dapat dielak bagi memastikan atur cara tersebut masih tidak bertindak sebagaimana yang diharapkan. Okey, menguji tu maksudnya kamu semua dah buat lah, pernah try Python tu, yang run tu. Mana? Kita buat run ataupun uji lari. Uji lari, kita punya kod, segmen kod tu. Penting dan tidak dapat dielakkan bagi memastikan atur cara tersebut masih bertindak sebagaimana yang diharapkan. Tengok balik output dia sama tak? Kita masuk input macam ni, betul tak output dia macam ni? Check. Seterusnya, pepijat, ralat atau kesilapan yang wujud dalam sesuatu atur cara. Penyah pepijatan ialah satu proses mencari dan menghapuskan ralat. Okay, ralat dalam atur cara boleh dikelaskan kepada 3 jenis, sama ada ralat sintaks, ralat masa larian ataupun ralat logik. Ralat sintaks lazimnya berlaku disebabkan oleh kesilapan dalam penggunaan bahasa pengaturcaraan. Sebab berlaku ralat sintaks ialah penggunaan sintaks yang tidak betul, kataan sintaks dieja dengan tidak betul, tertinggal atau salah menggunakan simbol, cara penggunaan sintaks yang tidak betul seperti meletakkan sintaks di tempat yang salah dan juga penggunaan inden yang salah. Ralat logik disebabkan oleh kecuaian pengatur cara seperti pemanggilan pemboleh ubah yang salah, penggunaan nombor bulan atau nombor perpuluhan yang tidak betul, penggunaan operator pengendali yang salah, kesilapan dalam ungkapan boolean dan penggunaan ruang jarak yang salah. Pertama, pembahagian dengan sifar. Kedua, melaksanakan operasi untuk dua pemboleh ubah yang berlainan jenis data. Dan tiga, menggunakan pemboleh ubah fungsi modul atau objek yang belum ditakrifkan. Yang keempat, mengakses nilai pustaka atau objek atribut yang tidak wujud. Dan yang kelima, mengakses fail yang tidak wujud. Kesan dia ialah pelaksanaan segmen kod akan terhenti secara tiba-tiba tanpa diduga dan mesej ralat akan dipaparkan apabila ralat masa larian ditemui. Okay, atur cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okay, ini untuk kita menghasilkan satu atur cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Contohnya kita nak letak kat situ pilihan dan juga ulangan. Boleh lah kita letak struktur kawalan ulangan dan pilihan dalam kod arahan yang sama. Okey, untuk menghasilkan atur cara yang mampu melakukan pelbagai fungsi, sesebuah kod atur cara perlu lebih dinamik dan kompleks. Ia boleh dihasilkan dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Tujuan utama penggabungan pelbagai struktur kawalan adalah untuk menghasilkan satu atur cara yang boleh dan berupaya melakukan pelbagai fungsi, menarik dan seronok digunakan oleh pengguna. Kita panggil itu kat sini ialah benda yang disebut sebagai interaktif tadi ni.